Surah An-Nur ayat 30, muka surat 353. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, hadirin hadirat, panduan daripada Allah SWT atau ahkam daripada Allah SWT untuk bina masyarakat yang bersih. Maka Allah SWT adakan panduan. Dan peringkat di awal tu Allah Taala bagi tahu tentang undang-undang. Tidak, Allah SWT tidak mahu ada dalam kalangan orang Islam ni yang sebarkan berita-berita kecil ataupun mencetuskan walaupun dia lihat perkara kecil, melainkan dengan ada saksi 4 orang. Melainkan ada saksi 4 orang. Kalau tak ada, Allah Taala suruh dia. Sebenarnya supaya perkara-perkara kecil perzinaan dalam masyarakat ini tidak disebar, tidak mahu ada dalam masyarakat Islam ni. Sifat-sifat begini. Dan ini cara Allah SWT ajar pada kita. Cara ajar pada kita. Huadadah ni jangan sebar.
Ini dari kita kena faham masyarakat yang dibina oleh Nabi melalui kitab Allah. Masyarakat yang lebih tua daripada kita lagi. Perzinahan itu biasa lagi. Dia sudah dah. Bagaimana Islam bagi? Mula-mula tak bagi. Tak bagi keset. Tak bagi sebar. Lepas tu mula ajar. Bila nak masuk rumah bagi salat. Bagi salat. Dan bila nak masuk rumah bagi salat. Dia permulaan benda gini, benda yang rikah-rikah gini yang menyebabkan jadi perzinahan. Benda yang tidak jaga hubungan. Tak masuk, tak pakai assalamualaikum tu kat pas dapur lalu. Jadi terlihat. Jadi benda-benda yang rikah begini Allah SWT mula didik para sahabat. Ini pula sambung lagi, lebih dalam lagi. Mula aja tunduk pandangnya pula. Tunduk pandangnya. Kulil mukminin. Dia khitab pada orang lelaki dulu sebab apa? Orang lelaki paling payah sekali jaga mata. Tak khitab pada orang lelaki. Orang lelaki mata dia lebih liar lagi. Tak orang perempuan dia lebih dihalau oleh sifat malu semula jadi yang Allah Taala letak pada fitrah dia malu. Dia lemah, dia tak berani, nakut kan. Jadi menghalau dia daripada akak pandangnya. Tak berani. Orang lelaki tidak. Sebab tu khitab pada orang lelaki tu. Kullil mukminin. Katakanlah kepada orang mukminin, yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangnya. Tundukkan pandangnya. Wa yahfazu furujahum. Wa yahfazu supaya dapat jaga maruah diri dia, jaga kemaluan dia. Zalika azka lahum. Ini lebih bersih untuk mereka. Innallaha khabir bima yasna'un. Allah Taala tahu apa yang kamu. Kemudian baru khitab pada orang perempuan pula. Orang perempuan. Cuma orang perempuan khitab dia lebih selain daripada tunduk pandangnya juga, dia kena jaga maruah dia, tidak zahir kan, tempat-tempat fitnah daripada diri dia. Jadi orang lelaki suruh tunduk pandangnya, orang perempuan suruh apa dia, suruh apa dia, lindungi, tutup tempat-tempat aib yang menarik perhatian. Jadi ini syarat Allah SWT. Orang lelaki suruh tunduk pandangnya, orang perempuan suruh jaga aurat dia, jaga aurat dia. Jadi kalau orang lelaki tak jaga pandangnya pun, orang perempuan jaga aurat. Kalau orang perempuan tak jaga aurat pun, orang lelaki tunduk pandangnya dia. Ini asas dia. Lepas tu iman dia ada lagi, amalan-amalan akan baik. Ini syarat Allah SWT. Wa qulil mu'minat, dia kata juga pada orang mukminat, orang perempuan, yaghdudna min absarihinna, supaya tunduk ke pandangan dia. Wa yahfazna furujahunna, dia jaga maruah diri dia, kawal diri dia. Dan wala yubdina zinatahun illa ma dhahara min. Dia janganlah dia menzahirkan, janganlah dia menunjukkan perhiasan mereka, melainkan apa yang zahir di kalangan pada orang perempuan. Ini jadi isu polemik zaman kita ni. Mana ayat ni maksud dia, wala yubdina zinatahun, janganlah dia menzahirkan. Allah Taala bagi tahu perhiasan dia. Perhiasan dia tu apa dia? Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang zahir. Apa yang zahir tu apa dia pula? Apa yang zahir apa dia? Sebab apa? Sebab keadaan kita hidup sekarang ni, kerana fatwa yang telah dibuat oleh ulama-ulama kan. Kita kata satu kesilapan daripada memahami perkataan daripada salah. Perkataan daripada salah. Perkataan daripada hatta perkataan daripada sahabat. Sebenarnya kalau kumpul belakang daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Mas'ud, semua anak murid Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Dhahhak, semua tokoh-tokoh, Atta, Ibnu Rabah. Ini yang ambil langsung daripada Ibnu Abbas. Kalau kumpul belakang kata Ibnu Abbas dan juga anak-anak murid dia, kita akan dapat sebenarnya khilaf seperti mana daripada sekarang. Khilaf mana yang difahami oleh masyarakat kita sekarang tentang hijab. Ini Allah Taala bagi tahu. Katakanlah pada orang mukminat, orang perempuan mukmin, tunduklah pandangnya, jaga maruah diri, dan jangan zahirkan perhiasan. Illa ma dhahara min, kecuali apa yang zahir. Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas kata, gapo dia zahir ni? Tangan dia muka. Jadi semua nakal daripada Ibnu Abbas dengan kata Ibnu Abbas ni, orang kemudian muassilin kita zaman kita ni, maka mereka kata jadi boleh tunjuk muka, boleh tunjuk tapak tangan. Itu jadi tersebar sekali ni. Sebenarnya bukan lagu tu. Sebenarnya ada lagi perkataan Ibnu Abbas selepas dia tu. Itu yang tidak diambil. Itu kita dapat tengok daripada perkataan Ibnu Abbas sendiri, daripada tempat lain pula. Daripada ketika mana dia ditanya tentang ayat selepas ni,
wala yubdina. Kan mari 2 kali kan. Wala yubdina zinatahun. Lepas ni dia juga ayat dalam suratul Ahzab. Ayat dalam suratul Ahzab. Jadi Ibnu Abbas bagi tahu muka dengan tapak tangan ini hak zahir ni yang tidak yang boleh dizahirkan bukan kepada ajanib. Ibnu Abbas bagi tahu, tak, Allah nak bagi tahu pada orang perempuan, hendaklah kamu wanita orang Islam, orang beriman ni, hendaklah tunduk pandangan kamu, jaga maruah diri kamu, jangan kamu zahirkan perhiasan kamu melainkan apa yang zahir itu. Kepada siapa dia? Tak, kepada mahram. Kepada mahram selain daripada suami dia. Tak, hak mana boleh tunjuk muka dia, tapak tangan ni semua kepada mahram. Bukan pada ajanib, pada orang lain. Tak. Dan ini lebih sesuai daripada semua salah. Semua hatta Ibnu Mas'ud. Kita boleh kata kumpul semua kira riwayat daripada salah sebenar ke tak? Tak. Muka ni kalau untuk ajanib tak ada khilaf. Ijma' kita boleh kata ijma' ada. Semua aurat belakang. Aurat belakang. Dan mereka ambil kata daripada Imam Syafi'i pula, hukum dia guna mazhab Imam Syafi'i kata muka dengan tangan tidak aurat ke tak? Muka dengan tangan tak. Ambil kata Imam Syafi'i pula. Itu pun ambil silap konteks juga. Imam Syafi'i ketika mana bahas berkenaan dengan ayat Allah SWT berkenaan dengan aurat wanita ni dalam semaya. Dalam semaya muka memang bukan aurat. Sebab dalam semaya ke mana ada orang tutup orang pakai putih dalam semaya. Itu dalam semaya. Adapun luar rumah tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Tak ada khilaf siapa ke zaman 1000 tahun. Tak ada khilaf bahawa muka ni aurat. Tapi tengok kita zaman kita ni. Kerana kesilapan sebagai ulama terkesan dengan desakan daripada barat ke tak. Maka mula cari jumpa takat muak pakai ambil gitu. Ni dalil daripada Imam Syafi'i kata bukan aurat, khilaf juga dengan ulama. Jadi atas dasar khilaf dengan ulama tu mereka cuba sebenarnya kalau tengok semula perhati semula tidak rupanya. Mana paling kurang kalau kita tengok daripada salaf sendiri, sahabat-sahabat dan tabi'in, mereka tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Sebenarnya muka ni aurat. Yang Ibnu Abbas bagi tahu muka dia tapak tangan ataupun Sya'bi bagi tahu celak dengan ina, tak. Itu semua tu kepada apa? Kepada mahram kita. Orang kita tak boleh nikah. Pak saudara, adik-beradik. Ni sebenarnya. Ya. Tapi benda ada syair dalam syariat kita ke tak? Tapi kita kena ni. Dak ni kita muzakarah dengan ustaz-ustaz pondok bersubuh ke tak? Memang gitu pokoknya. Sebab dia memang kemah lama dah. Sebab tu pondok bersubuh tak berubah. Tak. Mari siapa dia pun. Di tempat dia pokoknya memang begitu lama dah. Hatta Syekh Ramli kita ada Syekh Ramli hukum dia 1000 tahun hampir dengan kita ni pun masih gitu juga. Tapi baru pendapat ni baru ni. Tak, pendapat ni baru ni. Jadi kita tengok semula Allah Taala bagi kepada orang mukminah hendaklah tunduk ke pandangan, dia jaga maruah diri, jangan zahirkan zinatahum, perhiasan mereka, kecuali apa yang zahir. Apa dia sebenarnya? Muka dia ni kepada siapa? Lepas ni Allah Taala bagi tahu. Wal yadribna bi khumurihin ala jumin. Dan hendaklah dia pakai khimar, pakai tudun khimar ni sehingga tutup dada-dada mereka. Juyubihin tak ada khilaf pada dada-dada mereka. Wala yubdina, janganlah dia menzahirkan perhiasan mereka kecuali kepada suami dia. Tengok baru nama kepada suami, kepada hak ni zahir ni, muka dia tapak tangan ni. Tak. Tapi digabung sekali suami dengan ayah ni sebab apa? Allah SWT tahu bila letak sekali begini, suami ada kadar dia yang lebih lagi, ayah ada kadar dia tak serupa, lepas tu tua dia ada kadar dia, anak dia ada kadar dia tak serupa belakang. Tak serupa belakang. Waliyadrib, Allah Taala bagi tahu jangan dia zahirkan perhiasan dia melainkan kepada suami dia ataupun pada ayah dia, boleh ataupun kepada tua dia, ayah pada suami dia, ataupun kepada anak dia, ataupun anak suami dia, ataupun adik-beradik dia, ataupun anak kepada adik-beradik dia, ataupun anak pada adik-beradik perempuan dia, ataupun wanita Islam. Ni au nisaihin. Sebab tu sebahagian ulama begitu, orang kafir pun tak boleh. Ayat ni sebab kulil mukminat, kata pada orang mukminat. Ini nisaihin. Tak daripada sini. Au ma malakat, ataupun kepada hamba dia boleh, ataupun awit tabi'in ghairi ulil irbati min ar-rijal, ataupun kepada orang yang mana sentiasa duduk gimari, orang tua yang sudah sentiasa gimari dalam rumah dia tu, rumah dia buat kerja,
Tak, yang mana orang itu sudah tidak ada nafsu syahwat dah. Orang yang sudah tua dah, lanjut dah usia dia. Lanjut dah usia dia. Tak. Ni yang boleh. Boleh ke apa dia? Muka dia tapak tangan. Tu sebenarnya. Lepas tu adik-beradik muka kena panggil. Memang gitu sebenarnya. Jadi bila ditanya pada Sya'bi, tengok Sya'bi ni anak murid-murid sahabat belaka. Sya'bi, Zuhri, dah Dhahhak. Ni anak murid tabi'in belaka. Dia tanya, kalau adik-beradik lagu mana? Mereka kata kusah tak apa. Tak. Sekadar apa dia? Jambu tak apa. Boleh tak nampak rambut kita. Tapi sehingga tak ada langsung macam seorang duduk dengan isteri dia, tu tak boleh. Tak boleh sebenarnya. Tak, tapi kita masyarakat kita dah apa dia? Kita ikut cara kita kan tak. Sebab tu kena betul. Sebab tu kena betul. Tak. Ni sebenar. Ni sebenar cara seperti mana yang telah dibuat oleh Nabi, para sahabat dan juga tabi'in. Tabi'in. Dia bagi tahu. Begitu berlaku kita baca. Bila kita tanya duduk dengan adik-beradik lagu mana ni boleh pecah tudung gini kan? Dia kata kurh, tak suka. Mereka tak suka. Dia sesuai dengan zaman mereka kerana telah warak yang ada pada zaman mereka tu lah. Warak yang ada pada zaman mereka. Awit tifli alladhi lam yadhharu ala awrat, ataupun kanak-kanak yang masih lagi tidak boleh memain, tak boleh nak buat perbandingan lagi, tak comel orang tina ni, ni boleh. Ni boleh masuk dalam rumah dia, tak boleh tengok dia. Wala yadrib nabi arjulin, dia nasihat seterusnya, janganlah dia menggoda lah sebenarnya. Wala yadrib, jangan dia pukul dengan kaki-kaki dia ni untuk supaya orang dapat tahu apa yang dia sembunyikan daripada perhiasan dia. Ada gelar, ada perhiasan. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu keseluruhan wahai orang mukmin, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu berjaya. Wa ankihul ayama minkum. Dan cuma dalam Tabari, Ibnu Jarir, Tabari, mereka kata ini peringkat awal. Memang peringkat awal. Ni kita kalau kita ambil sebagai ulama kita ni di kalangan seperti mana Tabari, orang salah juga kan. Dia kata ayat hukum hijab ni dia tadarus. Mula-mula terdedah tak apa, tak kata apa. Cuma dia turun ayat surah ni permulaan hijab ni. Dia bagi tahu. Dia terakhir surah Al-Ahzab. Ni paling ringan sekali. Tak seperti mana Imam Tabari, Ibnu Jarir bagi tahu, ini permulaan ayat. Memang boleh kepada orang apa dia? Ajnabi pun boleh tunjuk muka dia, tapak tangan, boleh tunjuk. Tapi bila sampai tu ayat Ahzab, tak ada khilaf, hatta Tabari sendiri tak ada khilaf. Jadi sebenarnya walaupun peringkat permulaan khilaf, ada di sudut muka dengan tapak tangan ni aurat ada pada ajnabi, tapi nihayah peringkat akhir bila turun ayat surah Ahzab, itu tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Dia ni mereka berbahas ni sebab perhiasan orang perempuan sebenarnya muka dia lah. Muka dia perhiasan sebenarnya. Tapi bila berlaku begini, bila sebagai ulama kita terima hak ni ke kemudian kan tengok jadi syak gini kan, jadi kita jadi payah. Biasanya pondok tegah pun kecek senyap. Senyap bani. Walaupun mereka tak terkesan dari sudut pengamalan, tengok budak-budak madrasah dia, pondok dia tu kan masih kekal dengan purdah orang perempuan dia. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Kemudian perintah Allah SWT pula kepada wali-wali ni, kahwinlah anak-anak perempuan kamu dengan orang saleh di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun Allah nak bagi tahu kahwinkanlah anak-anak kamu dan juga yang baik di kalangan hamba-hamba kamu. Hamba lelaki ataupun hamba perempuan. Ini Allah SWT supaya selesaikan masalah jiwa tu. Dan Nabi SAW pula bagi panduan pada kita bila kita nak ada anak kita ni orang yang mari minta dengan dia, sekufu dengan dia, sesuai dengan dia, maka Nabi kata segerakanlah. Kalau kamu tak segera, maka menyebabkan kepada dia fasadun arid, Nabi kita menyebabkan berlaku
dan kepasadan yang sangat besar, yang sangat banyak. In yakunu fuqara, sekiranya dak anak-anak kamu nak kahwin ataupun orang nak kahwin tu fuqara, dak orang Islam tak boleh nak nikah. Tak. Sebab apa? Sebab tak ada mahar lah. Fuqara ni tak ada mahar. Yughnihumullah, maka Allah SWT akan buat dia kaya dengan kurnia dia. Dengan dia usaha lah, suruh dia usaha. Wallahu wasi'un alim, Allah SWT ilmu dia sangat luas. Wal yastahfir alladhina la yajidun nikah, dia orang yang mana tidak ada kemampuan untuk menikah dengan tidak boleh bayar mahar lah. Maka wal yastahfif, hendaklah dia kawal diri dia. Nabi ajar dengan apa? Dengan puasa. Sehingga Allah SWT buat dia kaya, dan Allah telah cukupkan keperluan dia. Walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat, ni pula berkenaan dengan hukum kepada hamba-hamba. Bila ada hamba kamu minta daripada tuan dia, minta dengan kamu untuk bebaskan diri, dia panggil mukatab. Walladzina yabtaguna alkitab, di antara hamba-hamba yang nak supaya dia dibebaskan dengan lagu mana? Dia pergi nega lah, dia pada tuan dia dah, saya kaya apik, saya buat nega apa-apa dah. Berapa pun nak bayar, tuan dia nak jual dia berapa kepada diri dia sendiri. Dan orang lain tak saya beli, tuan dia saya jual, tapi dia minta dengan tuan dia nak tebuh diri dia. Itu dipanggil hamba mukatab. Hamba yang mana tebuh diri dia dengan bayar pada tuan dia. Dia pergi kerja lah, dia cari kerja, dia cari pendapatan. Tuan dia setuju berapa-berapa, membagi aku 20,000, aku bebas daripada bil 10,000. Allah kata walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum, dia sekiranya Allah bagi tahu ada hamba-hamba kamu nak bebaskan diri dia, maka fakatibuhum in alimtum fihim khairan, maka bebaskanlah dia. Bebaskanlah dia dengan sekiranya kamu nampak dia ni ada kebaikan, dia boleh berdikari, boleh bina kehidupan, maka bantulah dia untuk dia bebaskan dia dengan permudahkan urusan dia, dengan letak nilai yang mana boleh dia usahakan. Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dia bagilah pada mereka daripada harta yang Allah Taala bagi pada kamu. Kalau ada zakat kamu boleh guna untuk bebaskan dia. Wala tukrihu fatayatikum, dan ayat seterusnya tu jangan kamu paksa, jangan kamu buat keadaan menyebabkan anak-anak muda di kalangan hamba kamu tu terpaksa berzina. Sekiranya mereka sebenarnya nak nikah, mereka nak jaga diri mereka, tapi kerana keadaan yang kamu buat tu menyebabkan mereka tak boleh nak jaga diri dia. Ataupun ayat ni dituju pada masih lagi ada orang Islam yang masih lagi guna hamba dia untuk kau tak molek. Jadi Allah Taala tegur, kerana kamu nak kehidupan dunia yang sementara, nak nilai dunia ni. Wa may yukrihunna, tapi siapa dia paksa dia buat sehingga melakukan perkara-perkara keji di kalangan hamba ni, maka Allah SWT azab dia, syariat takdir itu. Tapi kalau kamu bertaubat, maka fa innallaha ba'da ikrahin ghafurur rahim, Allah SWT ampun walaupun kesilapan kamu yang kamu buat pada hamba kamu sebelum ni. Kemudian kembali pada Quran, walaqad anzalna ilaikum ayatin, sesungguhnya kami telah turun pada kamu ayatin mubayyinah, ayat yang sangat jelas, ayat perintah-perintah yang sangat jelas. Dan juga contoh-contoh minal ladzina khalu min qablikum, dengan ambil pengalaman apa yang berlaku pada umat sebelum kamu. Dan juga wa mau'izatan lil muttaqin, dalam Quran ni ada mau'izah, ada peringatan, ada nasihat untuk orang bertakwa. Allahu nurus samawati, ayat masyhur. Allahu nurus samawati, Allah lah yang menerangi langit-langit dan bumi. Yang menerangi langit-langit dan bumi. Bukan Allah ni nur. Kita tak tahu zat Allah SWT, tapi Allah yang menerangi langit-langit dan bumi. Perumpamaan Allah Taala bagi tahu, perumpamaan nur dia, cahaya dia ni kitab Allah SWT yang Allah Taala bagi pada kita ni, kamishkatin fiha misbah, seperti mana mishkat ni orang dulu kan dia tak pelita, dia ada letak ruang. Bila letak dia tu kan cahaya lebih apa dia? Lebih fokus. Tu mishkat sebenarnya. Kalau lampu kereta tu kita mishkat. Lampu kereta tu dia fokus ke depan. Itu panggil mishkat. Tempat tak lampu tu yang menyebabkan lampu jadi fokus. Sebenarnya mishkat ni satu benda yang mana dia letak lampu, dia letak pelita ke cahaya dia lebih fokus. Itu mishkat. Allah bagi tahu perumpamaan nur Allah Subhanahu Wa Taala ni seperti mana mishkat. Dalam mishkat tu ada misbah, ada lampu, ada pelita, ada cahaya, ada. Dan al-misbah pula, cahaya pula, pelita tu pula fi zujah, dia dalam pada kaca, duduk dalam kaca. Az-zujah dia kaca tu pula ada bersihnya dia tu
dengan ada lampu dalam tu ka'annaha kaukabun, seperti mana bintang yang bercahaya, bintang-bintang yang bercahaya. Dan yang menghidupkan api itu yuqadu min syajarah, yang menghidupkan api, yang mengeluarkan cahaya yang begitu jelas tu daripada pokok yang berkat. Pokok apa? Zaitunatin, pokok zaitun. Pokok zaitun. Dan pokok zaitun la syarqiyatin wala gharbiyah. Tak, bukan ke arah timur dan bukan ke arah barat. Tak, yakadu zaituha yudhi'u walau lam, hampir-hampir Allah Taala bagi tahu dah tanpa cahaya tak ada pun, zait dia saja tu pun dah, hampir-hampir zait saja, zait zaitun sendiri tu bercahaya dah, walaupun tidak di situ api, walaupun tidak di situ oleh api. Nurun ala nur, jadi cahaya daripada zait dah campur dengan api yang nyala tu, campur dengan apa dia, dengan misbah, dengan kaca tu kan tak, jadi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi man yasha, Allah Taala bagi hidayah, bagi nur dia kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Dan Allah Taala buat perumpamaan ni kepada manusia supaya manusia dapat mengetahui dia Allah Taala bi kulli syai'in alim. Apa dia? Nah, ini perumpamaan yang Allah Taala buat. Ini perumpamaan tentang apa? Tentang Quran. Tentang Quran. Tentang Quran. Tentang Quran, tentang apa dia? Quran sebagai sumber hidayah, sebagai panduan kepada apa dia? Kepada akal dan kepada hati. Kepada akal, kepada hati. Dah. Kamishkatin fiha misbah. Misbah ni apa dia? Misbah ni akal kita. Misbah ni akal kita. Allah nak bagi tahu cahaya. Misbah ni cahaya akal. Cahaya akal. Dia akal ni kena ada cahaya, kena ada panduan. Tapi akal ni bercahaya dengan apa? Dengan panduan nur. Dah, nur daripada Allah SWT, daripada Quran. Dah. Dan akal ni dia bukan akal semata-mata. Akal yang mana disaluti dengan misbah fi zujajah. Zujajah ni kaca ni. Apa dia? Tamsilah dia. Jiwa. Jiwa hamba. Jiwa hamba. Sebab tu Nabi bagi tahu dalam hadis kan tak? Hati hamba. Zujajah ni. Bila hamba ada satu dosa, satu titik hitam. Tak bertobat, titik hitam. Kalau bertobat, hilang. Kalau buat lagi dosa, tak bertobat, sehingga penuh, sehingga tak boleh nak bezakan. Mana jiwa manusia lagu tu. Walaupun akal dia ada, tapi kalau kaca tu, ni tak buat perumpamaan. Lampu ada, nyala, akal tu waras molek. Tapi kaca tu hitam. Tak nampak jalan juga. Jadi akal nak, jiwa nak bersih juga. Ni Allah Taala bagi tahu ni kronologi jiwa manusia ni. Sebab tu kena radul basar, sebab tu kena tak boleh dengar ngumpak, tak boleh apa ni, sebab dia kotor ni. Kalau kotor ni dak akal molek sara mana pun, dak jiwa kotor, tak nampak kebenaran juga. Tak nampak kebenaran juga. Tapi kalau jiwa bersih, dak akal sihat, mari dibantu pula dengan syajaratul mubah, daripada minyak zaitun, daripada pokok yang berkat, pokok zaitun. Tak, pokok ni ke apa? La syarqiyatun wala gharbiyah. Mana bukan pokok daripada pihak atas. Tak, bukan belah kanan, bukan belah kiri lah. Tak, pokok daripada atas, sumber dia daripada atas. Sumber dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gabungnya tak dengan akal yang waras, jiwa yang bersih, wahyu mari Allah Taala kata nurun ala nur. Bagaimana satu orang iblis? Tentu jadi manusia yang cemerlang. Tak, nurun ala nur. Inilah perumpamaan yang Allah Taala buat. Dan Allah bi kulli syai'in alim, Maha mengetahui. Kita sambung depan.